Shalom ibu-ibu, selamat sore. Kita bersyukur boleh bertemu lagi dan boleh bersama-sama bersekutu. Sebelum kita bersama-sama bernyanyi ya, dan kemudian nanti kita akan mendengarkan firman, mari terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Waktu yang indah yang Tuhan berikan, kami bersyukur karena semua yang senantiasa tersedia. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama. Inilah kami Tuhan, walaupun tidak bisa bertemu secara onsite, kami berdoa biarlah kiranya ibu-ibu yang mengikuti acara ini, Engkau berkati, Engkau memberikan kesehatan yang baik, dan senantiasa ada sukacita dan damai dari Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengarkan nanti juga kiranya Tuhan yang tolong, agar supaya kami boleh sungguh hidup sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa, kami mau bersekutu, kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, apakah hidup kita sudah menjadi bejana bagi Tuhan? Apakah kekuatan kita, ketenangan dalam batin kita, semua karena hadirat Tuhan? Lagu ini berjudul Bejanamu. Mari kita menjadi bejana bagi Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk
izinkanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Ibu-ibu, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman. 姐妹们，我们还没听到之前，做一个祷告。 Bapa, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami bersyukur ada kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang terus berbicara dan menopang kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ibu-ibu, mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini kita akan buka dari Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. 姐妹们，我们打开圣经，今天的经节是从箴言书第3章第2节。 Amsal 3 ayat 1 dan 2. 就是在箴言书第3章第2节。 Kita akan membaca hanya 2 ayat ini, 我们只单读这2节， tetapi selebihnya kalau boleh ibu-ibu membaca lagi nanti setelah ini sampai satu pasal ini selesai. 假如可以的话，姐妹们在家里读了这2段以后，参加完姐妹会，细细的把它读完，就是第3章把它整章读完。 Ya. Saya membacakan buat kita dalam bahasa Indonesia. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 我儿，不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命，因为他必将长久的日子、生命的年数和平安加给你。 Ya, ibu-ibu, tahukah kita ada hubungan yang erat antara firman Tuhan dengan kesehatan tubuh? 姐妹们，我们晓得吗？神的真理与我们健康的身体是有关系的。 Kalau ibu-ibu ingat di Amsal 17 ayat 22 juga tertulis seperti itu. 所以在箴言书17章22节也这样告诉我们： Hati yang gembira adalah obat yang manjur. 就是喜乐的心乃是良药。 Jadi kita melihat di sini ibu-ibu ada hubungan yang erat antara firman Tuhan dengan kesehatan tubuh kita. 所以我们从这里可以看到，神的话语与我们身体的健康是有关系的、有关联的。 Ibu-ibu, apakah kita sehat hari ini? 姐妹们，我们今天健康吗？ Apakah kita ada kecemasan? 我们有挂虑吗？ Apakah ada iri hati, 有嫉妒吗？ dendam, 有仇视吗？ sakit hati, 有心怀恨意吗？ ada marah? 有生气吗？ Jika tidak ada, berarti itu bagus. 假如这些负面情绪没有的话，那就代表很好。 Apakah hari ini umur kita sudah di atas 60? 今天我们的岁数是超过60了吗？ Atau sudah di atas 80? 或者80以上了？ Apakah ada di antara kita yang sudah berumur 100 tahun? 我们之间有没有人现在100岁？ Ibu-ibu, ada hubungannya. 姐妹们，这些都有关联的。 Kalau hari ini kita sehat karena kita tidak memiliki seperti yang tadi saya katakan, 今天我们的身体健康，假如我们没有刚才提到的负面情绪的话， itu berarti karena hati kita menyimpan perintah Tuhan. 那是因为我们内心里面存着神的诫命律例。 Perhatikan ayat 1 yang tadi kita baca. 我们来注意刚才我们读的就是箴言第3章第1节。 Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. 就是不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命。
Kemudian di ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 因为他必将长久的日子、生命的年数与平安加给你。 Jadi firman Tuhan ini seolah-olah mau berkata bahwa panjang umur ini karena hati kita menyimpan atau memelihara firman Tuhan. 这里告诉我们，好像我们的心假如藏着神的法则，那我们的身体就会健康。 Sebaliknya, kalau kita dalam keadaan yang tidak baik, 反过来，假如我们的情绪心里面不好的话， saya tidak berani mengatakan lalu ibu-ibu karena tidak memelihara perintah Tuhan. 我不是直接的指责姐妹们没有谨守神的诫命， Saya tidak mau menghakimi, 我也不要审判批判， ya, karena saya tidak tahu yang sebenar-sebenarnya tentang kondisi tubuh ibu-ibu sendiri. 因为我自己不了解姐妹们的身体状况。 Tetapi kalau hati kita gembira ibu-ibu, 但是假如我们心里喜乐的话， pasti kita akan lebih sehat secara jiwa kita. 当然我们灵命上会更健康。 Jiwa kita ada satu sukacita yang membuat kita bisa melupakan hal-hal yang tidak enak. 假如我们心里面有这个喜乐的话，我们就很容易忘掉那些让我们不愉快的事件。 Ibu-ibu, apakah kita tahu mengapa Tuhan memberikan hukum Sabat? 姐妹们，我们晓得吗？神为什么给我们安息日的例？ Iya, di dalam Perjanjian Lama Tuhan memberikan hukum Sabat kepada orang Israel. 在旧约里面，神告诉以色列民要怎么样守这个安息日， Orang Israel harus mentaati hukum Sabat itu. 所以以色列民一定要遵守这个安息日的例。 Kalau tidak ditaati, hukumannya mati. 假如不守安息日的例，那它的后果就是死。 Dan memang secara spesifik tidak mengatakan itu juga diberikan kepada orang Kristen. 当然，这不是特别的指向所有的基督徒。 Ya, tetapi kita berpikir kenapa Tuhan memberikan hukum Sabat? 但是我们可以想，为什么神给我们这个安息的例呢？ Karena tujuan Tuhan memberikan hukum Sabat adalah supaya kita istirahat. 就是要我们遵守，让我们的身体可以休息。 Ya, kita perlu istirahat, ibu-ibu. 姐妹们，我们需要休息。 Kita perlu sekali-sekali kaki ini dijulurkan. 我们需要把我们的脚很松弛的把它伸长。 Tubuh kita itu perlu berada di atas tempat tidur. 我们的身体需要躺在床上， Kita tidak bisa terus-menerus berdiri, berjalan, duduk dan sebagainya. 我们不能够一站着、坐着、跑路这些活动。 Kalau ibu-ibu yang sudah di atas 60 usianya, 姐妹们，假如我们已经有60岁以上的， kalau ibu-ibu melihat kaki sering bengkak, 假如你看到你的脚常常会有一些浮肿的话， mungkin perlu kaki itu diangkat, diistirahatkan di atas tempat tidur. 我们也许需要把脚伸张在床上。 Karena seketika itu juga kaki kita akan normal kembali. 那就在那一刻，我们的脚就会恢复，不再肿了。 Tubuh kita perlu istirahat. 我们的身体也需要休息， Manusia itu perlu tidur. 人需要睡眠， Manusia perlu rekreasi. 人需要到旅游， Manusia perlu jalan-jalan. 人也需要走走看看。 Manusia sekali-sekali perlu melihat suasana yang berbeda. 人非常需要，有的时候要看看不同的环境， Nah, itu bisa membuat kita merasa lebih lega. 那会让我们的心更宽。 Jadi ibu-ibu, sekali lagi, apa hubungannya firman dan kesehatan? 所以再一次的，神的真理与我们的健康有什么关联呢？ Karena Tuhan memberikan firman kepada kita supaya kita tahu bagaimana memperlakukan tubuh kita. 因为神给我们这些神的话语，让我们知道怎么样来处理、对待我们自己的身体。 Zaman sekarang ini banyak orang yang cemas. 现今的时代，很多人都在焦虑当中。 Apalagi kalau kita sekarang ini untuk mendapatkan berita dari luar atau dari dalam itu cepat sekali.
尤其是现在，我们很快的得到外国或者外面的消息，以及我们本地的消息， Bencana banyak terjadi di mana-mana. 到处都有灾难。 Kondisi ekonomi kurang baik dengan cepat kita bisa tahu. 我们非常快的可以了解，经济正在迅速的衰退当中。 Kota Siantar didengar-dengar mulai terasa agak menurun ekonominya. 先达市，我们自己也感受到经济是在退缩当中。 Kita berdoa ya supaya itu tidak terjadi sampai parah. 我们可以祷告，希望这个状况不越来越糟糕。 Kita berdoa kalau memang ada anak-anak kita atau siapapun orang yang dekat dengan kita, usaha mereka tetap baik dan lancar. 我们可以接着祷告，让我们的亲朋戚友有在商场上的，希望他们可以越来越好。 Dan perlu kita sampaikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka mengandalkan Tuhan. 我们也可以告诉我们周遭的人，我们所仰赖的，我们可以仰赖于神。 Karena zaman sekarang penyakit cemas itu sangat bahaya sekali. 现今这个焦虑的这个疾病非常的危险。 Ketika seseorang terus mengalami kecemasan, 当某个人不断的在焦虑当中， itu bisa membuat stres. 会带来这个情绪不稳定， Pikiran stres, hati stres, 就是心思意念都在压力当中， dan itu berbahaya buat kesehatan. 这对我们身体是带来坏处的。 Ya, menurut seorang yang bernama Mark Thomas, 按照一个叫 Mark Thomas 的人说， berdasarkan penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang cemas kronis, ya, 这里告诉我们，按照他的研究，一个严重的情绪不稳定的人， sangat mudah terkena efek samping. 会带来很多负面的后果。 Bahkan dia mengatakan bahwa kecemasan kronis ini dapat memperpendek umur seseorang. 甚至这严重的挂虑会带给这个我们的生命岁数会减少， Memperpendek umur. 就是减少我们的岁数。 Kita tentu tidak mau pendek umur. 我们当然都不希望是不长命， Kita ingin panjang umur. 我们希望可以活得长长久久。 Setiap kali ulang tahun makan mie yang panjang-panjang. 每一年过生日，我们都吃这个很长的面，长寿面， Sampai-sampai di Siantar ada mie panjang. 直到甚至现代有一个炒面的叫做长面 Yes. 板长， Simbolnya adalah supaya umur panjang. 它象征就是希望可以有年岁成长长久的。 Akan tetapi kalau kita terus-menerus berada dalam kondisi cemas, saya pikir itu akan mempengaruhi kesehatan kita atau umur kita. 假如我们不断的在挂虑当中，这当然会影响我们的身体、我们的岁数。 Kita harus berhati-hati menjaga kesehatan kita. 我们一定要非常谨慎的保守我们自己身体的健康。 Kita harus belajar percaya kepada Tuhan. 我们一定要相信，依靠神， Karena Tuhan mengatakan jangan khawatir. 因为神告诉我们不要担忧，不要挂虑。 Sementara kita terus-menerus khawatir. 而这期间，我们不断的担心又挂虑， Berarti kita sudah tidak melakukan firman Tuhan. 所以从这方面，我们就是不是一个行道者了。 Nah, kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak melakukan firman Tuhan, 今天，假如我们成为神的儿女，但是不遵守神的话语的话， atau tidak memelihara perintah Tuhan, 或者不守神的律的， maka di ayat 2 itu mengatakan pasti kita akan pendek umur. 所以在第2节里告诉我们，我们的岁数就不会长久。 Karena di situ dikatakan panjang umur lanjut usia itu ditambahkan karena hati kita memelihara perintah Tuhan. 因为在这里告诉我们，只要我们记住神的法则，那长久的日子、生命以及年数及平安都会加给我们。 Masalah keuangan itu sudah di dalam setiap keluarga. 经济困难大概在每个家庭都会发生， Mencari uang supaya hidup lebih sejahtera sudah menjadi tujuan hidup manusia. 人们活在世界上的目的，好像就是为了要赚更多的钱，让生活可以更好。 Manusia berlomba-lomba menyimpan uang supaya untuk masa depan.
世人们不断的积极的积攒财宝在世上，好让他们的前面的道路不刮砺。 Ibu-ibu punya uang itu tidak berdosa. 姐妹们有存款有钱不是犯罪的。 Hari ini jikalau kita punya uang lebih, bersyukurlah. 今天假如我们有多余的钱，那我们要感恩。 Hari ini jikalau kita hanya pas-pasan untuk sebulan, bersyukurlah juga. 今天假如我们的这个财物只单单够用在这一个月，我们也要感恩。 Hati-hati, uang itu hanya alat. 我们要非常谨慎，钱财只是一个工具。 Sekali lagi, uang itu tidak berdosa. 再一次的，钱并没有罪。 Dan Yakobus mengingatkan satu hal. 所以雅各告诉我们一件事， Bukan Yakobus, Paulus mengingatkan satu hal. 所以保罗提醒我们， Ya, dia mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. 贪财是万恶之根。 Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 就是引诱被金钱迷恋，金钱被引诱离开了真道，用许多愁苦把自己刺透了。 Jadi di sini jangan salah baca, ibu-ibu. 我们不要错误来 Ya. 明白读这些经文。 Paulus tidak menulis akar segala kejahatan ialah uang. 因为这里不是告诉我们的万恶之根是钱财，不是的。 Ya, sekali lagi, akar segala kejahatan bukan uang. 再一次的，万恶之根并不是钱财， Tetapi akar segala kejahatan ialah cinta uang. 但是万恶之根是贪财， Atau menjadikan uang segala-galanya. 就是把财物、把金钱看成是万有的。 Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 itu dikatakan lagi, oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. 因为有人贪恋钱财，就被引诱离开了真道。 Artinya menjadikan uang lebih penting daripada Tuhan. 就是把金钱看作比神更重要。 Dan ketika kita menjadikan uang lebih penting dari Tuhan, 当我们把钱当成是比神更重要的时候， di sini Paulus mengatakan kita sedang menyiksa diri sendiri. 这里告诉我们，就是把许多的愁苦刺透我们了。 Ibu-ibu, kita tahu di dalam dunia ini banyak sekali persoalan. 姐妹们，在世界上很多的问题， Banyak orang melakukan usaha-usaha yang tidak benar. 很多人做了不正确的行为，努力， Karena melakukan usaha yang tidak benar itu lebih cepat mendapatkan uang. 因为一不正的行为更容易得到这些钱财。 Kenapa orang ingin lebih cepat mendapatkan uang? 为什么人不断的要更快速的找到这些钱财呢？ Karena kebanyakan orang berpikir dengan banyak uang dia bisa melakukan apa saja. 因为有这个观念，我们越多钱的话，我们就可以做我们想要做的。 Sehingga tidak heran orang berusaha memburu uang. 所以不奇怪的，大家都在，很多人就在追求这个财务的 Dan 方面。 cara-caranya yang dipakai adalah kejahatan saja. 他们所使用的这些方法就是败坏、罪恶行为的。 Yang paling fatal adalah sampai tidak peduli kepada nyawa orang. 最糟糕的，甚至不顾念人的性命， Ya, memburu uang, ibu-ibu. 就是不断的追求、追赶这些钱， Cinta uang. 爱钱如命。 Dan ini menjadi masalah mental manusia sekarang ini. 现在这些状况已经成为我们生命里面的一种追求。 Oleh karena itu ibu-ibu, mari seperti nasihat dari firman Tuhan. 所以姐妹们，让我按照神的真理宣言， Janganlah engkau melupakan ajaranku. 你不要忘了我的教导， Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. 愿你的心遵守我的律例。 Apakah ibu-ibu saat ini sedang di dalam kecemasan? 姐妹们，我们是否在这个焦虑当中？ Mari kita arahkan hati dan perhatian kita kepada Tuhan. 让我们把我们的心思意念仰望于神。 Tuhan tahu bagaimana memelihara umatnya. 神晓得怎么样保守他的百姓。
Dia tidak akan pernah membiarkan kita susah. 他不会让我们自己跌入在苦难当中， Dia sangat mengasihi kita. 他非常爱我们。 Dia telah mengutus anaknya yang tunggal mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. 他愿意差派他的独生子，就是耶稣死在十字架上，为了要拯救我们。 Perhatikan, demi kita dia merelakan anaknya mati. 再一次的强调，为了爱我们，他愿意他的儿子死在十字架上。 Ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal kadang-kadang. 这对我们来说，用逻辑很难接受的。 Karena di dalam dunia ini tidak akan ada orang yang merelakan anaknya demi untuk orang lain. 因为在世界上没有一个人愿意死他的儿子，而是为了他人而死了自己的儿子。 Mari ibu-ibu kita selalu mengandalkan Tuhan. 所以姐妹们，让我们常常依靠神， Pelihara perintah Tuhan dalam hati kita. 在心里面，我们常常守神的命令， Supaya segala macam penyakit dijauhkan dari Tuhan. 愿神把我们身体上所有的这些疾病能够挪移，把它排除， Kita menjadi lebih sehat, lebih panjang umur. 我们能够身体更健康，我们的岁数在世上的岁数会更长久。 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ibu-ibu. 就是喜乐的心，就是良药。 Mari kita berdoa. 让我们来祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh mengingatkan kami. Memang kami diberi kesempatan untuk memilih. Seolah-olah kami dibiarkan untuk memilih sendiri. Tetapi sebenarnya firman-Mu mengajarkan kami dan mengingatkan kami agar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan terus mengingatkan kami akan firman-Mu. Jangan membiarkan kami melalaikan firman-Mu. Dalam segala keadaan kami selalu ingat firman-Mu. Dalam segala kondisi, bahkan ketika kami sedang sakit, Tuhan ingatkan kami akan firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk percaya bahwa kami akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati ibu-ibu yang sudah mendengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan dimanapun mereka berada, mereka terus disertai oleh Tuhan, diberi kesehatan, diberi hati yang bersuka, diberi panjang umur, dan tentu saja ada damai di dalam kehidupan mereka karena firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa kami, kiranya Tuhan memberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom ibu-ibu, Tuhan memberkati. 愿神祝福每位姐妹平安。